Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-ria rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Anda bersama dengan Haziq dan juga Muaz di Borak Kopitiam. Rasa macam lama tak datang dekat set Borak Kopitiam ni, Muaz. Itu dia rasa rindu. Hampir sebulan, Zik, Hampir sebulan rasanya. Sebab hari tu kena duduk kat rumah, self quarantine apa semua kan. Terpaksalah kita korbankan masa kita di Borak Kopitiam ni untuk kita duduk di rumah saja. Tapi 2 minggu tu agak menyeksakan sebenarnya. Tapi bagus, Zik. Tanggungjawab kepada diri sendiri, tanggungjawab pada keluarga dan juga masyarakat tu. Betul. Jadi bila saya di rumah tu, saya terfikir, macam mana dengan frontliner kita yang dah lama tak berjumpa dengan anak, yang dah lama tak berjumpa dengan keluarga, tak dapat peluk family. Ada yang DM saya sendiri. Betul. Beberapa frontliner yang menceritakan pengalaman mereka, ada yang 6 bulan tidak berjumpa dengan keluarga. Ada yang balik ke rumah tapi tak dapat jumpa dengan anak-anak. Okey. Hanya dapat melihat wajah anak-anak tu dari jauh sebab mereka harus menjagakan. Mereka telah pun mungkin berjumpa dengan pesakit-pesakit COVID-19 di hospital. Jadi bila sampai rumah, kenalah jaga anak-anak sebab mereka adalah golongan yang berisiko, kanak-kanak ni. Jadi apa-apa pun kami nak ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang juga menjaga SOP di mana saja anda berada. Sekali lagi, Borak Kopitiam anda boleh menyaksikan live di Facebook kami, Borak Kopitiam. Dan pada hari ini juga kita rasa sonok pada hari Ahad ini kan, dapat bersama dengan keluarga kita. Ingat, walaupun kita dah boleh merentas negeri, akan tetapi kalau tak ada keperluan, tidak perlulah untuk merentas negeri. Okey. Kalau macam tu, Muaz, kita update sikitlah pasal COVID-19. Okey, untuk semalam, last petang, dia update dekat semua social media KKM. Kes baru ada 1,937 kes. Daripada semua kes tu, 2 kes import. Kes sembuh juga tinggi iaitu 911 kes sembuh, menjadikan kes aktif kita sekarang ada 13,751 kes, 121 dirawat di ICU dan 66 yang memerlukan bantuan alat pernafasan. Okey, jadi ini juga kes baru pecahan mengikut negeri yang telah pun kita saksikan. Seperti yang semua sedia maklum, hampir ke semua negeri ada kes positif ini. Jadi kita harapkan kepada anda semua, mungkin ada yang nak pulang ke kampung oleh kerana dah lama sangat tak jumpa dengan keluarga. Kita harapkan anda patuh pada SOP. Jangan lupa untuk sentiasa pakai pelitup muka sebab kita semua sedia maklum juga dalam sesi media semalam ada beberapa individu yang telah pun dikenakan compound oleh kerana masih lagi tak pakai pelitup muka. Kan. Kalau berada berdekatan dengan orang ramai di kawasan yang sesak dengan orang apa semua kan. Dan ingat, kalau kita sekarang ni dah boleh merentas negeri. Okey. Tapi Tan Sri Dr. Nur Hisham cakap, kalau perlu barulah kita bergerak pergi ke negeri itu. Tapi kalau tidak ada apa-apa yang memerlukan yang urgent, cuba kita stay dulu di mana kita berada sekarang ni supaya kita tak perlu merentas negeri lagi ramai-ramai. Sebab mungkin dekat kampung tu ada golongan-golongan yang berisiko. Seperti mak bapak kita kan, yang mereka duduk di rumah saja. Kita yang berada di bandar ni balik ke kampung, mungkin kita tak tahu kita ada ke tak ada. Betul. Tu. Itu yang kita amat risau kepada anda semua. Jadi sekali lagi sila jaga SOP anda. Ingat, kita belum menang lagi. Kita hanya dibenarkan untuk merentas negeri adalah untuk merancangkan ekonomi. Okey, alright. jom. Cakap pasal pelitup separuh muka tadi, ada satu video yang viral dekat TikTok di mana ada seorang lelaki ni, dia selama je masuk kedai pakai face mask anak dia. So cashier tu struggle lah nak tahan gelak kan. Sebab kita kena pakai face mask kat mana-mana. Kalau tak pakai kena compound. Macam kau cakap tadi, 1,000 kena compound. So brother ni dia pakailah anak dia punya face mask. Katanya sebab dia dah tak ada stok face mask size dia. So masa dia buat bayaran tu, ternampaklah dua cashier tu gelak tak berhenti berdekah bila nampak lelaki tersebut. So si isterinya tu lah yang merakamkan momen ni. Sambil-sambil tu dia dokong anak dia. Anak dia pun muka tak bersalah je kat situ. Kan. Jadi apa-apa pun walau yang berlaku tu memang melucukan sebab nak jaga SOP ni punya pasal. Sekarang ni kalau anda nak keluar tak ada pelitup muka, anda tak keluar, anda rasa bersalah, bagus.
Itu maksudnya kita dah sebati dah. Nak pergi mana-mana kena ada pelitup muka, okey? Betul. Pakai kalau boleh betul-betul yang tutup hidung dan juga bahagian sampai ke bawah dagu. Ya, itu lebih baiklah. Ya, Alright. kan? Dan seterusnya kita nak berkongsikan dengan anda kisah viral ini. Kita semua sudah maklumlah bahawa bila dibenarkan untuk merentas negeri, dibenarkan untuk berkahwin, bernikah dan sebagainya, ada pelbagai cerita lucu yang telah pun berlaku. Antaranya kita sedia maklum ada beberapa kawasan terutamanya di Pantai Timur yang telah pun dilanda banjir. Dan oleh kerana itu, kita tengok pasangan pengantin ini dikongsikan oleh Cik Nat. Difahamkan dia merupakan pasangan pengantin perempuan ni lah. Yang berkongsikan apabila sampai ke rumah, selesai saja bernikah, perkara yang pertama mereka lakukan, mereka kena keluarkan air yang telah pun masuk dalam rumah mereka, banjir lah. Sebab selalu kita sudah maklum kalau orang kahwin, selalunya pengantin kalau dulu-dulu nak ragging dia basuh periuk. Tapi sekarang ni dia kena bersihkan rumah. Nampak? Tapi inilah kita nampak kita punya rasa tanggungjawab, kita punya rasa toleransi. Betul. Itulah dia tanggungjawab suami isteri. Kenalah bertoleransi dan bekerjasama dalam melakukan kerja di rumah. Bukan isteri je yang basuh pinggan. Bukan isteri je yang kemas rumah je. Betul, suami pun kena juga. Ya, tapi tadi bercakap pasal banjir, kita ada update terkini mengenai banjir di Pantai Timur. Jadi kita nak bagi tahu kepada anda di mana menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, banjir monsun Timur Laut MTL bermula sejak 6 November lalu akan berlanjutan sehingga 16 November akan berlanjutan sehingga Mac 2021. Dan kalau kita tengok sekarang ni di Kelantan sudah pun berlaku gelombang pertama. Di Terengganu sekarang dah masuk gelombang ketiga, Muaz. Ya, dan keadaan sekarang di Pantai Timur mungkin kalau kita nampak dah surut sikit dan cuaca pun dah mula cerah. Dan mereka turut menjangkakan akan ada gelombang seterusnya nanti. Jadi kena berhati-hatilah, kena bersedialah. Betul. Dan selain daripada itu juga kalau kita tengok ada pelbagai perkara yang berlaku, antaranya bagaimana masyarakat menjadi lebih kreatif, tular apabila ada pemuda dari Setiu di Terengganu mencipta motosikal dua alam yang digunakan untuk meredah banjir. Maksudnya walaupun di dalam banjir boleh bergerak sekali. Tahniah kepada anak muda ini. Dan selain daripada itu juga ada pemuda dari Jetih mengeluarkan modal sebanyak 200 untuk membuat bot dari barangan terpakai seperti PVC dan tong plastik. Dan juga ni dia orang Terengganu, kahwin tetap kahwin. Pasangan Syed Busri dan juga Hidayah mengabadikan gambar kahwin ketika banjir. Dan ini kalau kita tengok walaupun banjir tak boleh kita berseronok bermain air banjir sebab sebenarnya ia sangat berbahaya. Dan pihak berkuasa di daerah Pasir Mas dan Rantau Panjang akan mengenakan kompaun RM1,000 kepada sesiapa yang bermain banjir. Jangan main air banjir itu lagi-lagi sekarang ni. Bukan setakat banjir je, kena jaga SOP juga mengenai COVID-19 kan. Betul. Jadi kita ikutlah apa semua garisan SOP yang telah pun ditetapkan oleh KKM untuk mengelakkan daripada kita terjerumus dalam gelombang banjir tersebut. Betul. Okey, jadi sama-samalah kita berhati-hati. Jagalah daripada gelombang banjir dan juga gelombang COVID-19. Dan adik-adik kita pun kita sedia maklumlah tak boleh pergi sekolah, mereka berada di rumah kan. Kadang-kadang bila nampak air ni dia punya keterujaan dia lain macam. Betul. Jadi kami faham dan saya rasa ibu bapa pun sangat fahamlah mengenai keadaan ini. Mereka betul-betul menjaga SOP yang ada dan alhamdulillah kalau kita tengok ada beberapa kawasan yang telah pun surut banjirnya dan belum ada lagi kes-kes yang teruk berlaku. Jadi ini bermakna kita sedia maklumlah mereka mengikut SOP yang telah ditetapkan. Rakyat Malaysia bertanggungjawab, betul? Kita bagi thumbs up kepada anda semua rakyat Malaysia. Okey, dan satu lagi benda yang Aziz ingatkan kepada anda di mana ramai yang tanya dekat saya, bila semifinal ketiga Muzik-Muzik 35? Ni nak abang Mai. 21 lagu dah buat persembahan, 9 lagu lagi akan buat persembahan pada episod ketiga hari Selasa ini 15 Disember pukul 9 malam dekat TV3 dan hari itu juga kita akan umumkan lagu mana yang akan layak ke anugerah juara lagu ke-35. Jadi kalau anda nak berdebar sama-sama dengan kami, tengok 9 persembahan ni dan tengok pengumuman 12 lagu yang akan layak ke AJL 35, anda boleh tengok di TV3 untuk Muzik-Muzik 35 separuh akhir ketiga pada hari Selasa 15 Disember 9 malam. Jangan lupa hashtag kita SFMM35. Okey, tapi ada orang kata SOP-SOP itu memang masih lagi dijaga? Yang dulu pun, yang masa pertama kedua pun memang kita jaga, Muaz. Yang ketiga ni akan diperketatkan lagi. Kita ketatkan yang dah ketat. Betul.
Itu jauh lebih baik sebab semua sedia maklumlah bahawa perkara ini harus diteruskan dan kita sentiasa menjaga SOP-SOP yang ada. Dan bila sebut mengenai SOP ni, tertanya juga kita apabila banjir berlaku ni, SOP-SOP kita cakap, tapi bagaimana pelaksanaan dia, apa yang harus mereka lakukan apabila mereka berada di pusat pemindahan banjir tu, SOP yang macam mana telah ditetapkan kan? Kalau dulu boleh je letak semua di satu tempat, tapi sekarang ni sebab ada COVID-19. Macam mana pula pengurusan SOP banjir itu? Jadi sama-sama kita nantikan kejap saja lagi pencerahannya. Okey. Jadi untuk anda kita akan bawakan wakil daripada Natma dan akan bercerita mengenai SOP-SOP-nya. Alright, kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Borak Kopitiam. Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Ya, terima kasih hujung minggu ni bangun awal, bersarapan bersama dengan keluarga sambil menonton kita kan. Saya kadang-kadang teruja tau. Waktu saya cycling, bila saya pergi kat gerai-gerai kat kampung-kampung tu, bila tengok Borak Kopitiam. Seronok sambil breakfast tengok TV, dapat macam-macam info. Walaupun bukan Muaz yang berada kat Borak Kopitiam, kita support. Saya duduk kat rumah sebulan, saya support Borak Kopitiam. Anda yang berada di rumah, duduk kat rumah tu, tengoklah Borak Kopitiam. Borak-boraklah dengan kita dekat Facebook Borak Kopitiam. Sekarang ni kita ada buat live untuk anda komen-komen dekat situ. Okey, dan sekarang ini kita nak terus berceritakan mengenai SOP pengurusan bencana dalam COVID-19. Jadi kita bersama dengan tetamu kita, Encik Rusli Ibrahim. Silakan Encik Rusli. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih. Yang merupakan timbalan pengarah Seksyen Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Okey, jadi Encik Rusli, sebenarnya kita nak ceritakan mengenai gelombang banjir ni yang berlaku dekat Pantai Timur ni, Encik Rusli. Mungkin boleh ceritakan sekarang ini dah gelombang keberapa sekarang ni di Pantai Timur? Okey, sebelum tu, Muaz pernah jadi mangsa banjir tak dengan Haziq? Saya belum lagi. Saya tak pernah, tapi saya pernah join misi kemanusiaan. Okey, sebenarnya banjir ni merupakan acara tahunan sebenarnya. Kalau kita tengok, kita panggil musim tengujur. Okey, setiap hujung tahun je di semenanjung Malaysia berlaku banjir. Okey, ataupun disebabkan angin monsun timur laut. Okey, monsun timur laut ni dia bermula pada 11 November yang baru-baru ni dan dijangka berakhir pada bulan Mac lah. Okey, banjir di Pantai Timur ni bermula pada 28 hari bulan 11 hari itu 28 November dan beberapa negeri terlibat di Pantai Timur lah, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Okey, Terengganu agak besar sikit dia punya kesannya, kapasitinya. Okey, sebenarnya di Kelantan dan Pahang baru kita panggil gelombang pertama. Berbeza dengan Terengganu. Baru start. Episod pertama, episod pertama. Tetapi di Terengganu dia dah 3 gelombang. 3 gelombang maknanya dalam satu episod banjir tu dia dah 3 kali air naik. Tapi berbeza dengan tahun-tahun sebelum ni. Selalunya kita dengar Kelantan yang selalunya Kelantan, tapi tahun ni Terengganu yang agak teruk lah. Itu Haziq. Sebenarnya sekarang Terengganu dah gelombang ketiga. Terengganu dah gelombang ketiga lah. Okey. Jadi mungkin ini unexpected. Unexpected kan. Selalunya kita tahu Kelantan yang agak teruk, tapi tahun ini tiba-tiba Terengganu pula naik sampai gelombang ketiga. Jadi apa persediaan untuk SOP? Sebenarnya NADMA telah bersedia daripada awal lagi lah di dalam kita duk urus COVID ni, bencana COVID, dan untuk tunggu bencana kedua banjir, bencana dalam bencana kita panggil ataupun Datuk KP saya sebut perfect storm. Itu ayat dia. Dua benda datang sekali. Jadi NADMA telah buat persediaan satu mesyuarat yang paling penting. Mesyuarat koordinasi antara agensi-agensi, antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Kemudian kita buat NADMA juga mengenal pasti aset-aset dan semua manusia yang ada di kalangan agensi-agensi di kalangan contohnya bomber, Angkatan Pertahanan Awam, PDRM dan lain-lain agensi lah untuk membantu. Kemudian NADMA juga telah mengedarkan kit makanan permulaan kepada mangsa-mangsa banjir. Bila dia orang masuk je pusat pemindahan, at least dah ada sebelum makanan bermasak sampai, keperluan dah ada. Kemudian bila COVID-19 ni, sebelum ni kita dah edar tent ataupun kemah ataupun partition untuk pengasingan di pusat ni, dan masa COVID ni kita tambah lagi. Sebabnya PPS perlu ditambah. Sebab kita nampak ni. Sebab kapasitinya kena jarak-jarakkan. Memang kena ada jarak. Sebelum ni boleh berkumpul semua, tetapi kita jarak-jarakkan. Itu sebab nak ikut SOP COVID lah tu. Okey, selain tu kita juga telah kena pasti
pusat-pusat pemindahan lebih awal lah. Kalau sebelum ni ada sikit pusat pemindahan, maka kita tambahkan lagi. Sebab penjarakan fizikal. Okey, terutamanya antara keluarga dan antara individu. Itu antara SOP-SOP yang telah pun diletakkan semasa banjir ini. Ya. Jadi mungkin ada SOP-SOP lain, kita sedia maklum juga kalau mereka berada di pusat pemindahan ni, macam mana dari segi pergerakan mereka, bagaimana dari segi pengagihan makanan, adakah pelitup muka tu diwajibkan setiap masa apabila berada di sana? Okey, NADMA telah memberikan satu PPE, kemudian satu lagi mask. Okey, kita bagi awal kepada ni, bila mangsa daftar je masuk, kena ada QR code. Okey, scan QR code, kemudian mangsa dibekalkan mask. Di dalam pusat pemindahan tu wajib memakai mask. Mangsa wajib, responder pun wajib, dan pelawat yang datang pun mesti scan QR code itu, MySejahtera. Betul. Kemudian tahun ini kita mengetatkan, kita tidak membenarkan lawatan langsung ke pusat pemindahan, kecuali agensi-agensi kerajaan yang ada urusan dengan mangsa saja. Okey, jadi mungkin boleh Encik Rosli ceritakan mengenai penerimaan masyarakat pula dengan SOP baru yang telah pun ditetapkan ni, dengan cara baru macam kita tengok tadi memang agak rumit tapi kita perlu ikut. Jadi mungkin macam mana penerimaan masyarakat? Okey, saya tengok masyarakat sudah biasa sebab COVID ni kita dah melalui fasa mungkin fasa terakhir sebab masyarakat dah biasa dengan COVID ni. Bila kita bagi mas je, dia orang terima, dia orang suka. Dah tahu. Cuma bila dia orang duduk jauh-jauh di dalam pusat pemindahan itu, mereka agak tidak boleh berkomunikasi lah. Hanya ada ahli keluarga saja dan duduk di dalam partition dia orang saja. Jadi tapi apa pun di pusat pemindahan itu kita dah ada makanan, kita dah ada pakar-pakar kaunseling kita jika ada masalah. Okey. Komplit lah. Komplit. Tak payah nak keluar. Tak payah. Cuma lebih selesa di rumah lah. Betul lah. Kan? Jadi cakap pasal rumah ni Muaz, mungkin Cik Rosli boleh cerita sikit macam mana dengan keadaan mangsa banjir punya rumah sekarang ini. Mungkin pasca banjir sekarang ini kan. Macam mana dengan keadaannya? Okey, keadaan di rumah mereka ni biasalah ada yang satu kaki lumpur bila dia orang dah balik. Ada yang sini rosak. Tetapi lepas daripada rumah ni, kita minta ada NGO, kita menyarankan NGO untuk membantu membersihkan rumah mereka. Jika pejabat kerajaan, kita minta agensi-agensi kerajaan membantu cuci. Masjid pun ada NGO. Jadi mangsa dibantu. Okey. Jadi saya beritahu juga, ada kebarangkalian tak kalau mereka ni dah kena gelombang yang pertama, boleh kena pada gelombang kedua, ketiga pada kawasan yang sama? Sebenarnya banjir ni kita panggil prone area ataupun memang kawasan berisiko tu akan kena lah. Cuma yang tak biasa ni bila dia pertama kali kena. Tapi orang dah biasa ni memang dia akan tahu adanya gelombang kedua, gelombang ketiga. Macam di Terengganu dah ada gelombang ketiga. Biasa kalau ada pengalaman tak ada masalah. Okey, Mas. Jadi kalau kita tahulah kanak-kanak ni suka nak main air ni, Cik Rosli, kalau kita tengok dia orang tadi gambar tu kan, mungkin dia orang rasa macam depan dia orang tu adalah swimming pool. Depan dia orang tu adalah sungai, tapi sebenarnya dia orang tak tahu air banjir tu bahaya. Jadi macam mana kanak-kanak punya penjagaan? Okey, kalau di Kelantan tu hujung tahun je orang kata pesta banjir. Dibawa ibu bapa membawa anak-anak. Sebenarnya tak boleh sebab kita tak tahu dalam air tu ada apa. Dalam swimming pool kita tahu ada apa dan ada penyelamat, tetapi di dalam banjir ni kita tak tahu di mana lubang besarnya, di mana longkang yang arus dia lajunya. Jadi jangan sekali-kali buat pesta banjir dan jangan sekali-sekali bermain air. Ingat, satu daerah contohnya di Pasir Mas, OCPD-nya telah mengeluarkan warning. Pesta banjir je tanpa mematuhi COVID SOP, compound 1,000. Seperti yang Haziq sebut tadi. Betul. Jadi benda tu bukannya macam nak menyusahkan orang, tapi bukan kita tak nak orang anggap dia sebagai satu kegembiraan. That's why kita letakkan satu denda supaya mereka sedar yang macam okey, kalau kita main, kita duduk juga, degil juga, memang akan kena 1,000. Betul. Okey, jadi mungkin nasihat lah daripada Encik Rosli kepada mereka di luar sana yang mungkin baru first time, pertama kali menghadapi situasi banjir ni. Mungkin ada pesanan. Okey, nasihat daripada NADMA satunya, jangan sekali-kali berpesta banjir. Walaupun yang tak pernah alami banjir ke, yang pernah. Yang kedua, bila datang je responder tu pakai mask sebab di SOP COVID ni kita pakai mask. Dan yang ketiga,
hubungilah pihak berkuasa sebelum air melimpah naik dalam rumah. Hubungi pihak berkuasa, jangan waktu dah suntuk dah malam baru nak. Kalau nampak dia dah masuk dah boleh telefon. Kalau Dah nampak boleh air dah telefon. masuk. Rasa air dah masuk boleh telefon ataupun sebelum air masuk rumah dah telefon awal-awal. Supaya tidak berlaku kita nak pindah tengah malam, responder tak nampak bila malam kan, betul tak? Betul. Jadi itulah pesanan kami. Okey, jadi mungkin Facebook untuk Nadma sendiri ada update-update yang akan dikongsikan? Ya, Nadma sentiasa memberi input-input terkini input-input terkini keadaan situasi banjir di mana, kemudian cuaca bagaimana. Jadi mohon semua rakyat Malaysia lah supaya sentiasa alert dengan Jabatan Meteorologi yang mengeluarkan amaran-amaran hujan lebat, kemudian amaran-amaran banjir. Ya. Alright. Jadi sama-samalah kita ikut nasihat yang diberikan oleh Encik Rosli tadi mengenai banjir. Kalau anda mungkin pertama kali baru menghadapi situasi ini, jadi ikutlah SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Sebab sekarang ada 2 bencana yang datang, iaitu COVID-19 dan juga banjir. Jadi sesamalah kita kawal. Okey. Jadi sekarang kita nak tengok bagaimana pula keadaannya pasca banjir. Ya. Kita semua sedia maklum bahawa sebelum banjir, apabila berada di pusat pemindahan dan pasca banjir ini antara perkara yang susah juga. Kita nak kemas barang dan sebagainya. Kami nak sediakan khas ini VTV untuk anda semua. Jom kita saksikan. Banjir gelombang ketiga yang melanda Terengganu sejak 8 hari lalu pulih sepenuhnya apabila Pusat Pemindahan Sementara PPS terakhir ditutup. Menurut Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu, Lieutenant Kolonel Cik Adam Rahman, pemantauan dilakukan kepada penduduk Kuala Terengganu dan Marang. Telah mengadakan persiapan awal bermula daripada bulan 9 yang lalu. Jadi alhamdulillah kerjasama di antara interagensi berlaku dengan baik, dan untuk makluman juga kalau kita ikutkan di Terengganu ni telah mengalami 3 fasa bencana banjir ni. Yang pertamanya fasa awal melibatkan daerah Setiu saja. Untuk fasa yang kedua melibatkan 7 daerah kecuali Hulu Terengganu saja, dan seterusnya selepas 24 jam fasa yang kedua tamat pada 2 November iaitu minggu lepas, kita telah menerima amaran daripada Met Malaysia, amaran cuaca waspada dan cuaca buruk bermula daripada petang 2 November, dan implikasinya hujan lebat yang terlalu banyak, keadaan air yang naik yang terlalu mendadak, sehingga kan sebahagian daripada Bandaraya Terengganu telah pun dicurahi air yang agak banyak, komposisi ataupun julat air yang sangat banyak, menyebabkan banjir kilat berlaku di beberapa kawasan Bandaraya Kuala Terengganu. Terengganu dilanda gelombang ketiga bermula Rabu lalu dengan lebih 2,000 mangsa dipindahkan di semua daerah yang terjejas. Walaupun banjir telah pun pulih untuk 3 fasa ni, tetapi kita menasihatkan kepada semua komuniti penduduk di kawasan yang berisiko banjir untuk sentiasa mengambil cakna dan juga mengambil kemaskini daripada Met Malaysia. Met Malaysia akan mengeluarkan makluman dari masa ke semasa, dan sekarang ni pun keadaan angin juga agak kuat, bertiup di antara 30 ke 40 km sejam. Termasuklah amaran laut bergelora dikeluarkan oleh pihak Met Malaysia. Jadi itu antara yang kesiapsiagaan kita berlaku dengan baik sehingga ke sekarang ini. Pihak Angkatan Pertahanan Awam Terengganu sentiasa bersiap siaga untuk memastikan keselamatan penduduk di kawasan yang mungkin terjejas. Aset untuk kesiapsiagaan APM kita, alhamdulillah di setiap daerah kita ada dibekalkan dengan lori 3 tan dan juga kenderaan pacuan 4 roda dan juga ambulans dan sebagainya, dan keanggotaan kita pun mencukupi. Cuma insya-Allah kita harapkan supaya untuk tahun yang akan datang, jika ada penambahan, kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik supaya perjalanan operasi kita akan lebih efisien kepada masyarakat dan komuniti. Kepada penduduk yang terjejas akibat banjir, mereka dinasihatkan agar lebih berhati-hati. Ingat, keselamatan harus diutamakan tau. Itu dia. Tengok adik-adik kita bagaimana keadaan dia. Betul, Mas. Bukan mudah sebenarnya apabila mereka balik ke rumah nak bersihkan semula, dan selalunya apabila pasca banjir ni kita risau juga ada haiwan-haiwan liar yang berbahaya di dalam rumah. Ya, sebab tu kena tengok dulu, dan elektrik pastikan jangan balik rumah terus buka, kena cek dulu, okey? Berhati-hatilah ya. Dan di depan mata kita sekarang ini ada macam-macam peralatan yang digunakan untuk membuat misi bantuan. Ya. Kan?
semasa banjir ni, gelombang banjir yang datang ni kan. Tapi bukan kita yang nak ceritakan pasal benda ni, Muaz. Betul. Kalau kita nak cerita, Zik, banyak perkara yang kita tak tahu. Yang kita tahu inilah untuk pemotong pokok lah. Itu kita kan? tahulah apa dia punya tugasannya, function dia. Tapi sekarang yang elok untuk cerita kepada kita, ini dia. Kita ada Superintendent Abdul Rahim Abdul Aziz, Komander Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia ataupun SMART. Assalamualaikum, Tuan. Assalamualaikum. Silakan, Tuan. Silakan, Tuan. Yep. Dan kita juga bersama dengan Korporal Lokman di sana, di mana Korporal Lokman akan menjadi model hari ini untuk menunjukkan apa fungsi-fungsi peralatan yang berada di depan kita. Model terbaiklah saya bawa daripada pasukan SMART ni. Yes. Paling terbaik. Paling handsome. Paling handsome sebab cara dia berdiri itu pun kita dah nampak dah. Jadi mungkin, Tuan, kalau ada di antara kita yang pernah dengar mengenai SMART. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan bersama dengan kita. SMART ni bukan semua orang boleh join SMART ni. Jadi boleh kongsikan bersama Cik dengan. Haziq dengan Cik Muaz pernah dengar pasukan SMART? Saya Pernah. dengar apa tu? Teruja saya SMART ni dia boleh melakukan apa saja. Ya. Mengenai pasukan SMART ni masih ramai lagi yang belum tahu mengenai pasukan SMART ni sebenarnya. Kalau nak cerita panjang daripada A sampai Z memang tak habis lah. masalah. Secara ringkasnya pasukan SMART ni telah diwujudkan pada tahun 1995 sebenarnya. Okey. Dah hampir 25 tahun lebih. Tapi tak berapa popular lah kami ni. Mungkin di belakang tabir. Tapi tugasnya penting, Tuan. Tugas amat penting lah. So, kami sebagai penyelamat elit lah. Tertubuhnya kami ekoran daripada kejadian Highland Tower lah pada tahun 1993. Yang mana kerajaan bersetuju untuk mewujudkan satu tim elit dan dinamakan pasukan SMART lah. Kalau Cik Aziz dan Muaz tahu MKN 20, MKN nombor 20 bahawa itu adalah mekanisme pengurusan bencana. So MKN nombor 19 itu adalah pewujudan pasukan SMART. Okey. So dalam MKN 19 itu sendiri menyatakan bahawa pewujudan pasukan SMART ini tidak mengambil alih peranan agensi penyelamat yang sedia ada. Tapi objektif kami diwujudkan untuk membantu penyelamat yang sedia ada apabila di luar kemampuan mereka lah yang memerlukan kepakaran yang tinggi, peralatan yang canggih. So bahasa kasarnya kami ni second responder lah, bukan first responder. First responder seperti bomber, polis, APM, hospital. So kami membantu first responder apabila diperlukan. So core business untuk pasukan SMART ni ialah collapse structure lah. Sebab penubuhan kami memang daripada asalnya yang keruntuhan Highland Tower lah. Keruntuhan bangunan baik dalam negara maupun luar negara. So apabila berlaku gempa bumi di luar negara saja, apabila Malaysia menghantar misi bantuan, so SMART Team lah akan mewakili Malaysia. Alright, Tuan. Okey. Jadi sekarang ini monsun Timur Laut, betul MTL Ya. Jadi mungkin apa persediaan SMART untuk menghadapi persediaan untuk SOP gelombang kali ini, monsun Timur Laut ni? Okey. Seperti mana yang saya terangkan tadi lah, salah satu objektif kita yang lain ialah membantu apabila satu bencana besar melibatkan ramai mangsa ataupun lebih kompleks. So kita faham sekarang ni musim MTL lah, musim monsun Timur Laut, yang mana akan berlaku bencana banjir yang besar di pantai timur, Kelantan, Terengganu, selatan Johor, Pahang. Jadi kita akan membantu di sana. Biasanya pasukan SMART akan buat persediaan rapi lah daripada bulan Oktober sehingga bulan Mac. Dari segi keanggotaan, logistik, peralatan-peralatan. Jadi pasukan SMART apabila kita mendapat info ataupun ramalan banjir akan berlaku di suatu tempat itu, kita akan buat persediaan rapi. Jadi apabila ramalan itu benar-benar berlaku, banjir dah berlaku, kita akan terus menghubungi agensi penyelamat di sana untuk memantau lebih rapi lah. Maknanya dah bersedia lah. Bersedia dengan PKTK, kita akan call mereka. So apabila bencana semakin besar, saya dengan kelulusan Datuk KP Nakmah akan gerakkan tim ke sana. So sebelum bergerak, kami kena perlukan persediaan dari segi keanggotaan. Biasanya satu pegawai dengan 9 anggota lah akan gerakkan satu tim. Tuan, bila sebut mengenai persediaan ini adalah peralatannya yang mungkin boleh kita perkenalkan kepada semua penonton-penonton kita. Ini perkara wajib yang akan dibawa oleh anggota SMART. Ini peralatan basic lah yang akan dibawa. Sebenarnya banyak lagi peralatan tapi kita tak bawa masuk dalam ni lah. Nanti penuh pula. Tak muat kita ni. Sampai ke sana. Susah sampai sana. Tapi kalau kita tengok Korporal Lokman kita telah pun memakai first layer-nya. First layer ni pakai apa ni? Apabila tim digerakkan untuk operasi bencana banjir, kita akan bekalkanlah dengan anggota dengan wetsuit, pakaian basah lah, butis dan juga baju hujan. Tapi kalau kita borak dengan Korporal Lokman tadi, Korporal Lokman kata ini lebih kepada scuba punya. Yang ini baju ni boleh juga untuk scuba. Dua dalam satu. Scuba pun boleh sebab kita nak main air kan. Jadi kita pakai pakaian basah lah, senang lah. So kita akan bawa jugalah tali ni special. Tali ni water rope, dia boleh timbul atas air. So yang ni yang penting.
floating device, life jacket. Of course lah kita kena boleh bawa. pakaikan kepada Corporal Loman? Boleh. Maksudnya bila pakai Apa ni pun bezanya? walaupun dia boleh timbul, still kena pakai juga Corporal? Kita kena pakai. Ini Kena pakai. memang kena pakai. Ya, saya tekankan kepada anggota-anggota saya apabila membuat misi menyelamat supaya menjaga keselamatan yang utama kepada penyelamat dan juga kepada mangsa-mangsa Mungkin kita banjir. boleh minta Corporal Loman ke Ke depan. sini untuk kita tunjukkan kepada penonton-penonton bagaimana cara memakainya. Tapi apa beza yang merah dan juga oranye ni? Sama saja, semua boleh timbul dalam air. Okey, floating lah. Ya, floating. Iyalah, kalau kita tengok besar dan kecil dan dari segi Biasanya yang merah ni untuk penyelamat kami lah. Betul lah. So yang ni adalah untuk mangsa-mangsa bencana. Ya. Okey, yang oranye untuk mangsa, yang merah untuk penyelamat. So Okey, kita tulis boleh nakma, pusing sedikit. nakma di sini ya. Yes, ini dia. Ini belum cukup, belum siap lagi tuan. Belum siap lagi. Belum siap lagi, Kita ada juga lampu untuk pencahayaan. Sebab kadang-kadang operasi kita bukannya siang. Betul, Waktu kan malam malam juga. So pencahayaan tu penting lah. Di samping Jadi Corporal Loman macam mana keadaan sekarang? Dia berat ke? Dia tak ada berat. Tak berat? Tak berat. Cuma dia untuk dalam air memang terapung. tak, untuk Corporal memang tak berat. Untuk kita orang biasa berat. boleh test nanti. Kita test Boleh lepas ni. boleh kita boleh pakai. Okey, dan yang lain ni mungkin kita boleh ceritakan lagi. Ini juga adalah tali juga untuk personal towing boat. Jika ada kecemasan yang untuk menggunakan tali, so kita adalah untuk personal setiap individu. Ini dalam beg biru ni? Dalam beg biru ni barang peribadi ya. Ya. Saya nampak rope macam penting dalam Memang persediaan. penting. Kenapa tu? Penting. Apabila Untuk ada menyelamat mangsa. apabila ada kecemasan yang melibatkan untuk penggunaan tali, so memang kita perlukanlah tali ni. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kemalangan boleh berlaku. Orang lemas ke, kita boleh bagi tali. Jadi petugas memang dah bawa terus. bawa satu tim akan bawa satu tali. Satu tim satu tali lah, Setiap orang akan bawa satu ni. Ini memang wajib untuk dibawa setiap orang. Individu ya. Okey, jadi mungkin kita boleh masukkan sekali. Tuan, dari segi Wajib, pemindahan di waktu malam, ini kita nak tahu juga bagaimana caranya apabila bila datang orang dalam rumah tu nak keluar pada waktu malam, kita tak tahu. Ramai orang takut, air penuh. Jadi apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Ya, itulah antara cabaran yang kami hadapi sebenarnya. Termasuk agensi penyelamat yang lain. Apabila mangsa-mangsa, segelintir mangsa ni tak nak berpindah. Betul. Mungkin di siang hari tu banjir tu okey nampak. Tapi apabila waktu malam hujan lebat, air semakin naik, waktulah mereka telefon penyelamat untuk kita selamatkan mangsa. Memanglah ia satu cabaran pada pihak penyelamat sebab keadaan yang gelap. Betul. Lepas tu kita tak tahu halangan-halangan yang ada di situ. Sama ada pagar, ada tiang lampu, kemungkinan bot boleh terbalik. Bukan saja merisikokan nyawa penyelamat tetapi juga merisikokan nyawa mangsa-mangsa yang berada dalam bot tu. Ya. Jadi mungkin kita nak borak sedikit dengan Corporal Lokman lah mengenai persediaan ni kan. Jadi untuk kita bersiap sendiri pun dah mengambil masa. Ya, betul. Untuk kita pakai setiap layer yang ada ni kan. Ya, betul. Cabarannya mungkin Corporal Lokman boleh cerita mungkin pengalaman Corporal Lokman sebelum ini. Okey, pengalaman saya dalam banjir ni sepanjang saya berkhidmat dalam SMART ni ada banyak jugalah, terutama di Pantai Timur. Banyak jugalah mangsa-mangsa yang saya pernah tolong. Dalam keadaan yang mencabar pun ada. Betul. Apabila diorang berada di dalam air, selalu kita semua kena maklumlah, kita akan rasa kalang kabut sikit. Betul. Kita rasa tak keruan dan berkemungkinan kita akan cuba untuk bergerak di dalam air betul, kan. betul. Jadi saya rasa ketenangan tu perlu tu. Betul. Kami dalam pasukan SMART memang kami diajar, dilatih untuk dalam keadaan tenang apa jua keadaan sekalipun dalam menyelamat mangsa. Ya, okey, faham. Tapi kalau kita tengok di sini, ada satu lagi peralatan yang kita tak ceritakan ni. Mas, Yes. kau mampu. Boleh, Mas? boleh. Kau angkat, mampu. Angkat boleh, tapi nak memotong ni saya rasa mencabar sikit Kita lah. boleh masuk smart team lah. Boleh masuk seperti ni. Sebelah tangan dia kan ni. So apabila kita pergi menggerakkan tim, kita akan buat jugalah chainsaw namanya. Satu atau dua chainsaw untuk satu tim. Memandangkan keadaan banjir ni, angin yang kuat, so pokok tumbang, jadi halangan kepada para penyelamat lah untuk masuk menyelamat mangsa. So inilah alat untuk kita potong pokok-pokok yang ada dalam potong halangannya. Okey, tapi ada satu lagi benda. Kita tahu pasukan-pasukan penyelamat semua memang dah bersedia. Tapi bagaimana pula dengan mangsa-mangsa banjir? Sebab ini bukannya tahun pertama. Sebelum ini pun mereka pernah menghadapi banjir ni. Jadi mungkin mereka juga telah pun ada life jacket sendiri di rumah ataupun ada barang-barang bantuan mereka sendiri di rumah. Ya, saya rasa rakyat semakin aware lah berkenaan bencana banjir yang selalu berlaku. Macam Cik Rosli cakap tadi, bernama jadi satu pesta sebenarnya. Jadi mereka mungkin tahu apa keperluan yang diperlukan apabila berlakunya bencana banjir ni. Saya rasa ada juga mangsa-mangsa yang ada floating device lah, life jacket di rumah mereka, ada juga yang tiada sebenarnya.
Jadi walaupun bagaimanapun kita pasukan Smart tetap membawalah life jacket yang lebih untuk masa-masa banjir jika diperlukan. Selalu mencukupi lah. Selalu mencukupi. Selalu mencukupi lah. Kita sebenarnya mengharapkan agar mereka frontliner ini juga sihat, bersemangat, kuat untuk membantu mereka masa-masa banjir. Okey, jadi kalau ada mangsa-mangsa banjir ni nak telefon ataupun nak menghubungi Smart ni bagaimana? Ada Facebook ataupun nombor telefon? Silakan. Biasanya mangsa banjir dia akan telefon di IPD yang berkenaan lah di tempat itu. Kita wujudkan pos kawalan tempat kejadian PKTK. Jadi mereka boleh menghubungi di kawasan tersebutlah, pihak berkuasa di kawasan tersebut. Maka kita akan hantar tim penyelamat ke tempat mereka lah untuk memindahkan mereka daripada kawasan banjir ke tempat selamat lah, ataupun PPS, pusat pemindahan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Kopral Lokman sama-sama. sudi bersama dengan kita menunjukkan cara pemakaian yang diperlukan oleh ahli pasukan Smart untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Dan juga terima kasih kepada Superintendent Abdul Rahim hari ini yang sudi bersama dengan kita untuk menceritakan apa yang peralatan yang digunakan oleh pasukan bantuan kita ni. Alright, jadi kita dah bercerita mengenai keselamatan, jadi anda kena ambil maklum dan nanti kita akan bawakan untuk anda ada pelbagai lagi topik yang menarik pastinya untuk anda yang minat dengan baju. Tapi ni ada sesuatu ni. Dah lama dah kita tak nampak dia ni. Ya Allah. JMTV kita, Jom Masuk TV kita bersama dengan Nur Khiria. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih yang di sana. Dia nervous tau sebenarnya kena cakap seorang-seorang pagi-pagi ni apa. Alhamdulillah. Assalamualaikum akak-akak, adik-adik kat rumah. Hari ni akak bukan nak berniaga tapi akak nak share something yang special dengan korang kat rumah. Yelah sebab sekarang dah boleh balik kampung. Lepas tu pula terlupa nak bawa lengan panjang. Jangan risau adik-adik, sekarang ni ada tudung anti mahram daripada Dinda Scarf HQ. Macam yang akak pakai ni Yelah akak faham sebab sekarang ni kalau balik kampung ada adik ipar, ada abang ipar, ada sepupu sepapat. Tak sempat nak capai-capai tuala. Nampak juga aurat kita. Capai telekong. Nampak juga. Sebab apa? Sebab bila angkat-angkat, nampak. Tapi tak apa. Bila engkau pakai tudung anti bahara daripada Dinda Scarf HQ ni, insya-Allah settle semua masalah macam ni. Kau tengok. Nampak? Tak nampak apa, Dik. Selain daripada itu, kalau postman datang hantar barang ke, nak pergi kedai tak sempat nak capai tudung ke yang berkedut-kedut, sarung aja, settle, tak ada masalah. Dia labuh depan, dia labuh juga belakang. Kat pusing macam ni. Sebab bukan apa, dia akan nak share dengan korang sebab dia sangat special. Memudahkan, menyenangkan, tak kira lah yang muda boleh pakai, yang tua boleh pakai. Yang di sana tolong beli untuk isteri untuk di rumah ya. Boleh, tak ada masalah juga. Akak bukan berniaga tak, tapi akak nak share something yang special, yang memudahkan, yang menyenangkan semua. Sebab sekarang ni, akak ulang sekali lagi, sebab semua sekarang ni dah boleh balik kampung, terlupa nak bawa lengan panjang. Jangan risau adik-adik, kakak-kakak. Anti mahram daripada Dinda Scarf HQ ada. Itu jalan penyelesaiannya. Malah nak gosok, tak ada masalah, sarung saja sebab dia daripada Mosquip. Dia punya material. Mari sini akak tunjukkan korang. Nampak? Ni dia punya lengan. Okey. Lepas tu pula sarung saja macam ni menggeletarlah pula tiba-tiba cakap seorang kat sini. Nampak? Nampak? Kalau diikutkan, kalau pergi solat pun tak ada masalah sebab dia sampai sini. Dia betul, dia macam telekong. Dia adalah sejenis telekong yang pendek yang boleh dipakai di rumah boleh, nak berjalan boleh. Dia fashionable. Dia fashionable ya adik-adik, kakak-kakak. Bukan makcik-makcik yang boleh pakai. Yang remaja pun boleh pakai. Bukan marah tapi bagi tahu sebab dia sangat best. Ni warna-warna dia ada kat sini Semua ada kat sini. Nak warna hitam ada, nak warna macam akak pakai ada, semua ada. Akak cakap sekali lagi, dia menyenangkan, dia memudahkan, dia menutup aurat dengan sempurna sebenarnya. Okey, sekarang ni dia ada buat promosi. Beli 3 harga 200 dengan penghantaran percuma. Suka ke tidak? Alhamdulillah suka. Okey. Jadi bagi siapa-siapa yang nak dapatkan anti mahram daripada Dinda Scarf HQ ni, boleh pergi cepat-cepat kat Instagram diorang, terus bagi tahu saya nak beli tudung ni dengan harga promosi. Beli 3 harga 200. Free penghantaran. Terima kasih. Tak puaslah dengan Kak Nur Khiria cakap. Nak minta lagi lah. Nanti kita minta lagi Kak Nur Khiria. Jangan lupa lah beli untuk isteri ya. Jadi untuk anda semua, kami ada sesuatu nak bagi tahu sebab kita semua sudah maklum lah ada pelbagai perkara yang berlaku dalam SOP. Walaupun macam tu, kita punya ada award ke, penganugerahan ke akan diteruskan juga. Tapi mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Jadi sebagai alternatif dalam mempromosikan kepentingan norma baru ni, Fakulti Filem Teater dan Animasi FITA, Universiti Teknologi Mara UiTM, Kampus Puncak Perdana Cawangan Selangor dengan kerjasama Yayasan
Hasanah dan Finas sedang menganjurkan program Wave Awards 2021. Program ini membuka penyertaan untuk pertandingan filem pendek dan pertandingan tarian kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema dia Unleashing Creative Wonders, menumpukan 5 bidang utama iaitu pendidikan, pembangunan komuniti, alam sekitar, seni, warisan dan budaya dan ilmu pengetahuan norma baharu. Okey, dan sejumlah 33,000 dipertaruhkan kepada bakal pemenang pada Majlis Kemuncak Wave Award 2021 yang bakal berlangsung pada 25 Januari 2021 dan tarikh tutup penyertaan adalah pada 15 Januari 2021. Maklumat lanjut boleh layari www.waveaward.my ataupun Facebook page Wave Awards Malaysia dan juga Instagram dia adalah Wave Award _mine. Okey? Ya, itu dia. Dan kejap lagi, kepada anda semua yang jenis suka beli baju, seluar. Okey. Dan juga barang-barang kita yang lain, yang rare-rare ni. Okey. Kita ada something untuk anda. Saya memang suka. Daripada dulu saya tertanya macam mana kalau kita nak dapat guni bundle. Kejap lagi kita cerita. Okey? Bersama dengan kami, stay dekat TV3 bersama Borak Kopitiam. Hai, mana pula Aziz ni kata ada barang baik. Dah lama tunggu ni. Aku dah dapat dah Muaz. Cantik. Ini Ini semua keuntungan. yes. Aku dah beli dah. Ini aku lupa harga dia berapa. Mana kau dapat ni? Come on, tadi ada kat depan. Okey. Ni kita dapat dekat depan ni. Tadi ni Muaz, kita dapat dekat luar ni. Bawalah masuk dekat sini. Betul. Tapi sebenarnya ni ada orang punya. Bukan Zik, kita punya. sekarang ni saya tertanya-tanya Zik. Bagaimana? Awak tanya apa, Muaz? Macam mana nak buka bundle ni? Saya tak tahu. Saya tak tahu cara buka. Baik. Saya dah tahu bawa masuk dekat dalam ni. Jadi kita bersama dengan ini dia, pemilik bundle. Kita ada Azril Harahap yang akan tunjukkan kepada kita macam mana cara nak pecah guni. Okey, cantik. Ini adalah orang yang sesuai untuk bercerita mengenai nak pecah guni ni. Silakan. Okey. Azril sini. Okey, baik, saya gunting ni dulu. Oh, ada dah siap letak. Dah lama sampai. Macam mana dia boleh tahu rumah kita tempat letak dia? Sebelum cerita panjang, kita buka dulu. Jom kita rasmikan cara pecah guni. Ini kalau orang bundle, memang tahulah cara pecah guni ni. Biasanya orang tahulah. Kalau biasanya orang buat live kan, dia buat depan orang ramai. Dia buka, lepas tu dia lelong-lelong apa semualah. Dia bagi tahu harga RM5, RM10. Mana satu yang bagus? Orang boleh kat depan-depan ni ke ataupun sekarang live kat Facebook? Sekarang ni sebab PKP kan. Jadi banyak orang buat live dekat Facebook lah. Tapi sebelum ni ada juga kita macam orang beramai-ramai dekat keliling bundle ni kan. Buka ramai-ramai sama-sama ambil semua. Tengok barang saya lah. tak sabar sebenarnya nak Betul ke nak buka ni? Betul ke nak buka ni? Boleh, kita boleh buka. Alright, kita book terus lah. Kita lock tengok terus. apa kita nak dapat, kita nak ambil, kita book terus. Jadi jom. Okey. Silakan Cik Azril, kita Bismillah. pecahkan guni ni. Yes. Oh. Macam tu ke? Orang akan jerit. Itu nama dia bunyi keuntungan. Ya. Orang akan jerit macam tu. Tak ada lah. Baik, be. Potong lagi. Potong lagi, be. Kamu be. Okey. Yeah. Okey, dalam ni apa jangkaan yang ada? T-shirt, jeans, Okey, kemeja? sekarang ni yang saya bawa hari ni dia semua t-shirt. Semua t-shirt. Semua t-shirt dia regular grade, maksudnya dia bercampur yang baik, yang biasa, yang baik. Bercampur lah. Oh, ada grade-grade dia? Ada grade-grade dia. Ni guni dia pada negara mana ni? Ini dari Jepun. Barang Kita dapat barang Jepun, Ini guys. terus dari Okey, jadi Jepun. jom. Boleh tak kita buka ni? Boleh. Macam mana cara nak buka ni? Saya bengkokkan dulu ni. Besi dawai ni. Dawai ni. Kita tolong. Oh, ni besi lah. Ini dawai. Oh, yo. Okey. Apik. Aku ingat yang plastik biasa tu. Kalau biasa boleh pakai gunting. Tu asal pakai cutter. Jadi kita letak tepi sini lah. terjatuh. Untuk kita pilih kan. Memang perlu jatuh. Dia tak, kadang-kadang dia jatuh lah. Beginilah, begini. Kalau jatuh kita dah siapkan guni ni dah. Okey, siapa nak lock? Ya. Hari ni. Kat dalam Facebook live siapa nak? Okey. Tu contohlah. Contoh dia macam tu lah. Okey. Biasanya orang buat. Nampak? Hari ini kita buka harga untuk selai t-shirt ni. Berapa kita nak buka ni? Okey. Jadi
kita rasa kalau dalam guni ni ada berapa banyak t-shirt selalunya? Okeylah, kalau kita buat assumption yang t-shirt ni 1 kilo dalam mungkin 5-6 helai, jadi kita boleh dapat dalam 600 helai. 600 sebab helai. guni ni 100 kilo. Oh, okey. Jadi kalau sekilo tu ada mungkin dalam 5, dapatlah 500 helai dalam ni. Encik Azril, mesti Encik Azril dah selalu buat live Facebook jual barang bandar pecah guni live. Jom kita pecah guni, kita try lah. Cuba buat je. Try buat kat TV3. Boleh. Try buat kat TV3. Kalau boleh apa ni, saya nak host selam lah sendiri. Jadi selam. kita ada boleh selam. Boleh. Masuk selam dulu. Nama selam. Nama selam tu macam mana? Selok. Selam tu maksudnya pilih jadi Bukan macam kau masuk tengah-tengah baju. Bukan masuk dalam ni lah baju ni. Maksudnya macam ini. Ni saya ada baju apa ni? Okey, buat. Kita tengok Azril buat dulu, baru kita ikut. Azril, silakan Azril. Okey, baik. Selam. Okey, jadi kita ambil yang cantik dululah. Yang mana yang apa ni Macam kan. mana kita nak tahu yang rasa cantik? apa ni. Dia sebenarnya kalau pemain-pemain bandel ni dia biasanya senior lah, yang maksudnya orang dia kena ada pemahaman dalam bandel ni. Jadi kadang-kadang kita kena tahu yang macam barang-barang yang vintage, barang-barang yang rare tu. Jadi setengah orang dia suka kepada gambar, setengah orang dia suka kepada mungkin material ada betul. Lepas tu mungkin ada yang suka band. Jadi dia bergantung kepada individu lah, kolektor tu. Ada yang orang sendiri. kata baju bandar ni adalah baju second hand, tapi saya tengok pada pembacaan saya, ada setengah baju dia bukan second hand, dia daripada yang reject, daripada ada kadang-kadang yang baru, betul ke? Kadang-kadang yang baru tu pun kita ada dapat juga. Kalau yang macam tu. Tapi kalau biasanya yang apa ni lah, yang orang selalu nak sebenarnya yang second hand, sebab dia dari situ kita boleh dapat barang-barang vintage kan. Ini saya rasa rare ni. Guys, kenapa dia tutup? Sebab kat Malaysia tak ada. Ini Jepun punya, guys. Ni barang Jepun. Jadi saya buka RM60. 60. Tinggi sangat. RM60 mahal. Biasa berapa start? RM5 Kalau lah. yang ini saya buat dalam RM10 lah. RM10. Lebih kurang. Dia kalau nak jual dekat Facebook ni, kita kena jual macam tu, memang akan ada orang beli ke? Ya, itu ada, memang ataupun ada. Kena ada buat, biasanya orang akan ada log. Kena buat gimmick. Lihat. Dia tak ada. Lihat ini baju. Okey. Wow. Satu lagi Azril. Ini berapa? Ini kalau buka ni berapa ni? Dia sebenarnya harga dia subjektif. Dia, kalau orang tu minat, betul-betul minat, dia memang dia akan ambil lah berapa harga yang kita tawarkan. Jadi kena fahami market jugalah. Nobita pernah pakai. Sebab daripada Jepun. Oh, kalau macam tu, yang ini aku boleh cakap Honda pernah pakai. Okey. So ini berapa? Ini berapa tadi? Ini kalau macam ni saya boleh kata dalam RM5 lah. Kalau saya punya penilaian lah. RM5. Tapi dengar cerita dekat Facebook, orang dah main lock-lock dah ni. Sabar tuan-tuan. Ini kita buat contoh demo. Jangan lock. Kejap kita lock betul-betul. Kita nak jam kita kan. Jadi tak cukup lagi lah. Jom kita cari lagi. Ada lagi. Tak apa ke kita buka ni? Boleh, masuk je. Boleh. Dia kena cara bandel ni memang kena selam betul lah. Baju budak. Siap. Weh. Ni baju perempuan ni kan? Ini baju budak lah. Takkan Aziz pakai. Dia barang ni dia campur lah. Dia ada masa-masa dia campur. Sebab saya tengok sekarang kan, kalau dulu kita sebut bandel, ramai lelaki yang cari. Tapi sekarang ramai gadis-gadis yang cari tau. Dia suka pakai baju vintage. Macam ni. Ini sebenarnya kat Jepun, memang bukan budak-budak, pakai orang dewasa. Betul. Lock. Siapa nak lock? Tapi kena cari pasangan dia kat bawah tu. Okey, tapi yang ni. Ini saya buka. Saya buka mahal sikit lah. Ada peta. Dekat baju ada peta. Takkan sesat. Boleh dapat sekali dah peta harta karun kat sini ya, Azril. Boleh, insya-Allah. Okey, Azril. Okey. Kita jual kat sini. Ini try. Ini cuma try. Ini tak adalah kita buka terus dekat anda beli. Macam mana kita nak post seorang-seorang kan. Okey, jadi Azril mungkin ceritakan macam mana cara nak beli live FB yang macam Azril cakapkan tadi. Okeylah, biasanya orang akan log, dia akan buat through WhatsApp lah. Jadi orang ambil booking dari WhatsApp, nanti kita akan post macam tu. Tapi orang log ni ada yang main-main juga kan? Itu perkara biasalah. Kita jual barang apa-apa pun mungkin ada orang tu rasa macam masa tu time tu dia nak, tiba-tiba dia tak nak kan. Itu biasalah. Tapi kita pun ada, macam saya dari Family Bundle pun kita pun ada website kita sendiri. Jadi banyak juga barangan yang kita jual dari website kita lah. Ya, kan. Jadi kalau kedai kat mana kedai? Kalau kedai yang sekarang ni kita baru buka dekat Ampang Waterfront.
Okey. Dekat Ampang. Dekat Ampang lah, dekat Ampang Waterfront lah. Itu kedai kita yang paling besar, paling baru yang sekarang kita baru buka. Dalam 2 minggu macam tu. Dahsyat. Kan. Jadi kita ucapkan good luck lah kepada Azril. Okey, terima Semoga kasih. berjaya. Okey. Kejap lagi kepada anda di FB yang nak tengok FB live kan, nak join Azril buat pecah guni ni, nak selam dalam baju ni kan. Kejap lagi kita buat lah. Okey, insya-Allah boleh. Alright. Kita sekarang ni nak bawa anda tengok satu benda lagi, barang pre-love. Pre-love ni pun kira barang second hand juga. Kira barang yang dah digunakan tapi dalam keadaan yang cantik kan, dalam keadaan yang boleh digunakan lagi. Jadi nak tengok tak projek pre-love tu? Okey. Jom kita saksikan. Jom bersama dengan Kokok. Saya bukan berada di kedai baju bandel tau. Tapi ini antara pakaian yang didermakan daripada rakyat Malaysia sendiri. Nak tahu kita pergi di mana? Jom. Ini dia Malaysia for Syria yang diasaskan pada 20 September 2012 dengan misi kontena bagi musim sejuk. Sebanyak 7 NGO turut berkolaborasi dalam usaha yang dilakukan oleh Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, InsanCare ini. Basically, Malaysia for Syria adalah sebuah NGO yang mana bermatlamatkan untuk membantu pelayan-pelayan Syria yang berada di Syria dan juga negara-negara yang menjadi hosting country untuk pelayan Syria seperti di Turki, Lubnan dan Malaysia. Kita buat memang untuk bantuan segera kepada pelayan-pelayan Syria. Yang ketiga itu isu Syria berperang dan sebagainya. Dan sehingga kini Alhamdulillah masuk tahun ke-19 kita bekerja untuk bantu pelayan Syria. Biasanya sebelum pakaian-pakaian dihantar ke kontena untuk dihantar ke Syria, mereka akan membuat pengasingan baju dahulu seperti kita dapat lihat ni kan. Cuma Salman nak tanyalah, ada ke baju-baju yang diorang hantar ni baju tu baru betul? Actually, dia mix lah. Only 30% new items yang memang datang, ada tag harga dan sebagainya, dan 70% yang datang tu memang used item. And some of it yang agak lusuh, yang kita terpaksa asingkan dulu. And some of it, Alhamdulillah, bundle 70% yang quite good lah untuk diguna pakai. Which is, ada juga kedai-kedai bundle ni, dia buat clearance, so dia bagi kita semua. So which is in good condition lah kan. But dalam ada certain situation juga yang kita beli baju diorang tu sendiri. Satu hari kita boleh dapat mungkin 1 atau 2 tan. Dan Alhamdulillah 3 kontena yang telah terisi, kita dapat 30 tan. 3 kontena each 10,500 kilo baju sahaja. Which is kontena keempat ni memang kita akan fokus kepada dry food lah. So 3 kontena yang awal tu memang winter clothes, winter boots dan juga pelitup muka. Bukan sahaja baju sejuk, malah mereka juga menerima bantuan lain seperti lampin kanak-kanak, pelitup muka dan makanan kering bagi yang memerlukan. Bagi yang ingin menderma kepada Malaysia for Syria, pertubuhan ini akan menutup pengambilan pendermaan esok, Isnin 14 Disember 2020 sebelum membuat proses pengasingan dan dihantar ke Syria 21 Disember. Musim sejuk telah bermula di Syria. Every year, kita pergi di sana, baju sejuk agak mahal costingnya. Sometimes kita sampai ke hosting country macam Turki, Lubnan sebagainya, satu baju sejuk, dia cost kita lebih kurang RM200 Malaysia ataupun RM150. Jadinya pada kali ini, kita bawa inisiatif bila ramai donor-donor kita yang contact, kata, you guys ada tak buat sumbangan baju sejuk dan sebagainya sebab kita orang tak boleh pergi luar negara. Instead of saya simpan ataupun mungkin baju sejuk ni dah akan rosak. Jadinya dia tanya, boleh tak buat inisiatif yang boleh ambil benda-benda macam ni, pre-love item yang which is some of them yang baru pakai sekali pun yang kat kita. So all this initiative start lah untuk mengumpulkan baju sejuk dan winter kit sebab sometimes winter dekat sana dia boleh jadi negatif 10 yang sangat-sangat sejuk. Berada di sini sememangnya pengalaman yang cukup berharga bagi menjadi sebahagian daripada mereka yang membantu antara masyarakat dunia yang memerlukan. Kita harapkan agar usaha seperti ini kita dapat continuously provide kepada mereka yang memerlukan. Tidak kira sama ada di Syria, di Palestin ataupun di Malaysia sendiri. So, kita pulang kepada masyarakat awam nak menderma melalui siapa tapi teruskan menderma, teruskan membantu. Kerana kita tak tahu which amalan membantu kita tu yang mana yang dikira di akhirat nanti dan mungkin akan juga menjadi asbab kita untuk lepas masuk syurga dan sebagainya. InsyaAllah. Kami di Borak Kopitiam berdoa agar segala usaha yang dilakukan Malaysia for Syria dipermudahkan. Teruskan usaha untuk beramal dan mengingati serta menghulurkan bantuan buat mereka yang lebih memerlukan.
Baik, tahniah kepada NGO-NGO yang sentiasa membantu mereka yang memerlukan. Betul. Jadi untuk anda semua, kalau tadi kita dah pecah bandel kita dah pecah guni kita. Betul. Jadi seterusnya ini antara perkara yang saya suka nak faham, dan Haziq pun mungkin nak tengok pada jeans ni. Zik, kau tahu tak berapa harga dia? Tak tahu. Tak tahu. Memang tak tahu sebenarnya, dan sebenarnya ini tahun sebelum kita lahir lagi. Dia punya season tu dah lama. Jadi kita bersama dengan memang peminat bandel tegar punya ni. Kita bersama dengan tetamu kita, Encik Ahmad Syakamil Abdul Rashid. Seorang peminat bandel yang memang beli barang-barang rare kat sini. Kita panggil Cik Mat lah, Cik Mat. Cik Mat. Assalamualaikum. Cik Mat, sihat Cik Mat? Cik Mat pun rare lah, Cik Mat. One and only. Janggut Cik Mat tu. Okey. Okey Cik Mat. Baik. Sebenarnya tadi lock turun jaket. Boleh tak kita lock jaket merah? Boleh, semua jual. Semua jual Semua jual. Cik Mat, saya dengan Muaz ni bukanlah penyelam bandel sejati. Kita jarang lah pergi menyelam bandel ni. Tapi bila tengok barang-barang ni, bila tengok t-shirt tadi tu, rasa macam nak jadilah penyelam bandel. Menarik lah. Jadi saya paling tak faham lah daripada dulu lagi apabila orang cari jeans ni, kepala kain apa semua. Jom kita cerita pasal kepala kain dulu. Yang kalau ni mahal ni beg ni 10,000 kepala kain. Saya tak faham kepala kain yang buatkan dia mahal. Kenapa? So dia memang ada keluaran yang orang panggil kepala kain lah. Kepala kain. So dia memang ada yang itu memang orang cari sebab dia berbeza dengan ada yang keluar yang tak ada kepala kain. Macam saya tunjuk contoh senang kot. Yang apa kepala kain tu? Sekejap, saya takut saya tak cari bawa. sebab kita nak cari yang betul-betul boleh tunjuk kepada anda kepala kain lah. kualiti tu. Macam ni kan. Dia punya dia tak di-adjust. Dia tak adjust kain tu yang apa tu? Yang ending dia. Okey. Yang putih biru tu kan? Yang putih biru dah tu. Dan ni yang biasa je yang kata orang tu. Yang jeans kita pakai ni Zik. Yang jahit biasa. Okey. Jahit biasalah itu yang je. Yang ni kepala kain dia. Tu bezanya. Tapi dia mahal lah itu. Maksudnya apa buatkan dia mahal? Ya benda-benda barang tua kan, barang lama kan. So kau membeli barang yang bukan wujud di zaman kau lahir, kau beli era yang sebelumnya. So jadi harga tu macam subjektif juga, tapi bergantung apabila je barang tu lama, so harga dia mahal lah. Macam orang lama, orang lama banyak sebab bandel pun dia dah macam satu fashion juga. Kan? So jadi barang yang lagi lama lagi mahal. Tapi ada juga yang murah, tapi selalunya ada jenama-jenama tertentu tu memang mahal lah, macam Levi's, macam Lee yang memang dah wujud daripada dulu lagi dulu kan. Tapi yang depan mata kita ni, yang mana paling lama Cik Mat? Yang paling mahal lah. Tak tahu harga dia. Okay, paling lama dan paling mahal. Paling mahal ke? Paling mahal. Yang saya bawa ni paling mahal, bukanlah mahal yang ni kan. So yang ada kat sini. Yang saya bawa ni ada satu. So yang paling tua yang ni. Setua mana tu? Ini mungkin dalam 1940. 1940. Buka sikit Muaz, buka sikit. Tapi dia bukan dalam condition macam ni. Dia ada juga orang dapat yang dalam nos. Okey. Tapi cerita dia barang macam ni jumpa dalam ketul, kita feel lain. Kan, sebab ada juga orang membeli selepas pada orang lain dapat dia menjual. So harga dia akan berubah dan benda macam ni kita super macam melabur jugalah. Betul. Sebab dulu ada mungkin orang tu beli dalam 500. Dia simpan 5-6 tahun. Naik. Orang mungkin beli benda tu dalam 10K macam tu lah. Sebab dia bandel ni dia ada demand, dia ada orang beli. Ada orang beli. Okey, macam ni Cik Mat. Ini paling mahal tadi. Berapa ini yang saya bawa ni dalam range price dalam 10K. Ini 10K Okey. Kita tengok jeans ni. Ini tahun berapa punya ni Cik Mat? Ini 1950 macam tu. 19? 50-an. 50 tambah 10 tahun daripada situ Muaz. 10K. 10K Ni mungkin dengan jenama dia dan juga buatan dia lah. Li seluar. Kalau kita tengok ni Alright. Ini banyak macam benda depan mata kita akan tunjuk kita lagi, tapi yang tergantung di sebelah sana. Sebab tadi jaket yang Muaz pegang tu, saya dah nampak ada tulis tahun 1997. Ni jaket lama ni. Jaket lama. Lagi lama sebenarnya. Lagi lama sebenarnya ni. Sebab nampak 1997 Macam mana? Cuba patches orang tampal kemudian. Mungkin pemakai dia akan tampal 97 tapi umur jaket ni lama. Macam mana Cik Mat nak tahu sesuatu baju tu dia punya umur dia?
Dah lama. Ialah macam kita kata benda ni membaca juga kan, membaca juga ada info yang boleh didapat daripada sebelum-sebelum ni, ada zip dia, jahitan dia kan. Jadi dari situ kita boleh dapat tahulah dia punya keluaran dia tu bila. Kalau 940 dia punya zip mesti lain. Tengok zip dia. Ini dia pakai butang, butang kan? butang. Yang ini. Ini overall. Ini kira barang-barang vintage yang selalu bila keluar ketul yang orang kata jackpot lah, kau boleh buat harga. Ini jackpot? Macam contoh, bukan ada yang membeli selepas pada, macam contoh awak buka ketul, awak jumpa itu jackpot. Tapi bila awak masuk kedai, awak jual dan awak boleh letak satu harga yang lain lah. Itu harga terpulang pada kan. Ini boleh cover sebabnya kadang-kadang 10 bila guni ni harga ni. you buka guni, bukan semua benda boleh keluar. Orang mungkin bercerita tentang kau menjual 10,000, tapi orang tak tahu dia dah melabur lebih daripada 10,000 membeli ketul untuk dapat satu barang yang rare. Contoh macam tu lah. Tapi barang-barang ni tak hakikatnya semua ketul ada. daripada situ mungkin 70% barang boleh dijual. Tapi untuk barang yang kata rare tadi yang biru contoh kan, itu super jackpot kita lah. Okey, tapi Cik Mat kan, kalau kita tengok tadi Cik Mat, kalau kita tunjuk ada yang berharga 10,000, ada yang beribu-ribu, tapi ada ke buyer yang nak membeli tu? Ini bundle ni dia punya urisi dia kuat. Kadang-kadang bila kita fikir ada orang nak beli, ada orang beli. 100,000 pun orang beli kan. Macam memang ada yang beli, tapi dalam keadaan good condition juga. Sebab di Malaysia ni sebenarnya ramai kolektor dia. Dan diorang beli ni adakah diorang pakai ataupun diorang pun simpan juga? Diorang simpan untuk 1 tahun yang lagi panjang untuk harga lebih tinggi? Ada yang beli memang untuk dia simpan lah. Dia pakai. Macam kita ni memang daripada zaman sekolah dah kenal dengan barang guni ni. Memang banyak memakai lah. Tapi macam Cik tu Mas ni juga pernah menjual? Maksudnya jual yang dapat yang harga yang mahal. Mungkin daripada bukan buyer saya ada Malaysia. lah jugalah, tapi tak adalah sampai 3-4 ribu, 5 ribu, 2 ribu tu ada berlaku. Ada jual barang-barang macam tu. Ialah sebab 5 tahun kebelakangan ni orang banyak juga membeli barang vintage secara online. Maksud dia untuk tangan orang lain kan, bukan semua datang daripada ketul. So dari situ harga dia dah tinggi kan. Jadi harga dah tinggi tu, tapi dalam kelompok orang bandel ni, dia memang ada demand dia. Cik Mat dah boleh ambil dia jadi staff dah. Sebab dia cara dia promosikan. Saya cuba untuk lock tapi tak payah bercakap pun. Lock tu. Okey Cik Mat, kita duk bercerita pasal yang ada dekat depan mata. Yang Cik Mat pakai ni. Ini dia biasa je, tapi dia 70s. Kadang-kadang tapi ni tak tahu apa brand. Okey. Tapi dia style. 70s kan kita pakai, tapi kita tahu barang tu barang 70-an kita Barang pakai. 70-an. Kadang kita barang ni tanya ni berapa harga dia? Ini dalam range dalam 200 ke 300 macam tu lah. 300. Okey, jadi jangan lock pula macam ni. Maksudnya bila kita dapat guni ni, kita boleh set ke? Okey, saya nak guni jeans saja. Ada? Tapi bab guni kena bercerita yang segmen sebelum. Tapi ada guni jeans. Ada guni jeans. Ada guni jeans. Ada, sebab dia ada macam guni. Sebab tadi kita tak sempat dah nak cerita pasal guni lain. Sebab kita duk menyelam kat situ. Kan? Jadi kalau seluar-seluar... Ini first step. Ini second step. Macam saya cabang daripada dalam dunia bandel tu, yang ni biasa. Macam kami memilih satu cabang lagi yang mengumpul vintage yang datang daripada bandel. Faham. Maksudnya mata Cik Mat ni mata yang mahal. Mata yang nampak dalam tu, dia dah tahu dah yang tu harga berapa. Macam kita Zik, kita tak nampak. Betul je mana? Tapi generasi sekarang dengan media yang kau Google je apa benda info kau boleh dapat. So diorang cepat untuk dapat ilmu untuk mencari barang-barang vintage, sama ada yang digantung di kedai bandel ataupun yang dijual secara FB. Jadi online. Macam mana kita nak berkenalan dengan Cik Mat, macam nak beli-beli barang daripada Cik Mat ni? Okey, kami ada lot kedai di Jalan Gombak. Okey. Kita panggil Gudang Nombor 5. FB kami Gudang Nombor 5. Di Instagram? Ini Instagram saya. Pokok Rambung. Tapi kami ada dua gudang besar yang menempatkan 39 seller.
Tapi dia pelbagai lah. Ada yang barang vintage, ada yang barang bundle biasa. Itu kan. dia. So di Jalan Gombak. So kami operasi 6 sampai 12. Santai. 6 sampai 12. Alright, terima kasih Cik Mat sebab sudi bersama dengan kita. Alright, jadi ini dia barang-barang benda. Kita akan terus tengok lagi barang-barang rare ni. Tapi kita ada something tunjuk pada anda. Jom masuk TV, JMTV kita. Okey. Jom kita macam biasalah, kalau ada di antara anda mungkin barangan yang bersesuaian dengan anda. Jom nak kita tahu dengan saksikan. lebih lanjut. JMTV. Rimas sungguh. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Abang Fik. Hari ini Abang Fik nak share tentang rangkaian produk Ferina Sinuscare. Okey, anda yang ada resedung atau alahan ni, biasanya terdapat 5 kawasan rongga di kepala yang kerap mengalami masalah keranangan. Kesan alahan seperti jerawat atau gatal-gatal ni pada dahi, mata, hidung, pipi dan mulut. Ini dipanggil allergic rhinitis. Maksudnya badan kita ni ada hypersensitivity, terutama yang ada sensitif kepada habuk, debunga ataupun bulu haiwan. Jadi Ferina telah menghasilkan rangkaian produk Sinuscare yang berbeza dengan ubatan lain kerana kapsul Sinuscare ni bantu meredakan resedung dan alahan dari dalam dan luaran secara konsisten. Produk yang berkualiti, lulus KKM dan juga ada halal dari JAKIM. Dan hari ini special sebab Ferina juga lancarkan Sinuscare Facial Wash ataupun pencuci muka sinus. Okey, kita ni kalau duk pakai macam-macam jenis pencuci kat muka ni, kadang-kadang banyak bahan kimia dia. Oleh itu Ferina formulasikan Sinuscare Facial Wash dengan bahan-bahan semula jadi yang premium seperti aloe vera yang mempunyai khasiat vitamin A dan C yang dapat bantu kesihatan kulit. Yang kedua ni cakul. Cakul ni banyak bahan dia bantu penyerapan minyak di kawasan muka sekaligus bantu membersihkan kotoran di permukaan kulit kita. Serta niacinamide. Niacinamide ni satu bentuk vitamin B3, nutrien yang baik untuk kesihatan kulit dan juga bahan-bahan yang bermanfaat untuk kesihatan kulit yang lain seperti Macmarin, Cleomet dan juga mentol. Okey. Dan bila anda guna facial wash ni Sinuscare selama 2 kali sehari, insya-Allah muka akan jadi bersih, segar, berangin dan juga dapat membantu mengurangkan kegetalan di kawasan muka yang selalu buat anda jadi tak selesa dan rimah ni. Okey. Jadi Ferina telah formulasikan satu pakej rawatan lengkap luar dan dalam dengan satu kapsul Sinuscare dan satu tube Sinuscare Facial Wash. Wajib anda dapatkan hari ini. Sebab apa? Sebab kami bagi free gift 200 terawal Sinuscare body wash, okey, ataupun bauan sinus. Mantap kan gabungan ni, okey? Jadi cepat-cepat anda yang nak tahu info lanjut tentang pakej terbaru Sinuscare kapsul dan juga facial wash ni, layari website ataupun WhatsApp nombor yang tertera di bawah sekarang. Perangi kumar resedung. Assalamualaikum. Padat dan juga penuh dengan info tadi. Betul. Jadi untuk anda semua kami nak bagi tahulah, jangan lupa untuk menyaksikan program kesayangan anda pada malam ni. Apa cerita ni? Lagu cerita kita Lagu cerita kita nak bagi tahu dengan anda 10 pasangan penyanyi telah berjaya ke peringkat seterusnya. Pasangan manakah yang terus mengukir cinta melalui lagu? Teruskan sokongan anda dengan menonton episod ke-5 Lagu Cinta Kita 2. Ya betul. Yang dihostkan oleh Eli Mazlin dan juga Azwan Ali 2020. Juga ada juri cinta kita Helu Saini, Masih Dayu dan juga Ajai pada malam ini 9 malam di TV3. Kongsi pendapat anda dekat social media dengan menggunakan hashtag tanda pagar kita ni. Hashtag Lagu Cinta Kita 2. Okey? Okey, menarik bila Azwan Ali 2020 tu. Yeah. Nantikan Muaz dan juga Haziq 2021. Rasanya Muaz 2025. Okey, kita nantikan Haziq dulu lah. Haziq 2021. Okey, sekarang ini masih di tahun 2020. Okay. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Borak Kepetian. Kita lagi ada satu segmen khas untuk anda wanita-wanita. Ya, kita ada something nak bagi tahu kepada anda. Sebelum kita tunjuk apa yang depan mata kita, Muaz, silakan. Okey, nak bagi tahu mengenai Gen Z. Alright. Debaran semakin terasa, aktiviti semakin mencabar dari minggu ke minggu dan kini sudah sampai ke penghujungnya. Saksikan Generasi Z episod akhir malam ini 7 malam hanya di TV3. Okey. Bersama dengan host kita Haris Alif. Jadi untuk anda semua kan, selain daripada kita dah bawakan baju, kita dah bawakan jeans. Jadi untuk anda kalau sebut mengenai bundle ni ini yang paling orang cari juga ni. Oh, bag. Saya peminat bag. Dan juga anda wanita-wanita di luar sana juga meminati bag. Ini semua original. Saya jual, saya buka harga. Baik punya. Jom masuk TV ke ni? Jom masuk TV. Tapi ni bukan saya punya, Muaz. Okay. Kita bersama dengan pemilik koleksi bag bundle ini. Kita bersama dengan Muhammad Aidil Jamhur. Silakan, Aidil. Silakan, Aidil. Alright. Selalu ada muzik tapi Aidil masuk kita tak dapat tahu muzik sebab
Aidil bawa beg hari ni sikit je. Patut banyak lagi beg Aidil. Banyak lah. Banyak lagi lah. Kita buat mana yang boleh dulu. Mana boleh? Ini yang mana boleh jual, memang boleh jual lah semua. Ini semua untuk dijual. Semua untuk Okey. Semua untuk dijual Din, kalau baju kita masuk dalam guni, beg ni takkan masuk dalam guni juga. Sama juga. Beza dia press dengan tak press. Dia ada 100 kilo. Kalau yang direct dari Japan, kalau saya ambil, kebanyakannya 150 kilo ke 200 kilo. Okey. Itu kalau yang direct. Kalau yang lokal pun ada juga. Macam Azril tadi, dia punya company ada jual yang 100 kilo. Macam tu. Okey. Oh, maknanya beg ni pun dia mampatkan juga. Dia kotak kan? Kalau saya ambil yang loose. yang Dia loose. tahu dekat guni je. Jumbo bag. Besar mana beg dia tu? 200 kilo. 200 kilo tu besar tu. Kontainer. Kontainer. Okey, kalau t-shirt kita tahulah harga yang sebegitu. Tapi beg ni, ini semua beg branded ni. Kita bagi contoh, boleh? Boleh. Kita bagi contoh, alright. Kita bagi contoh. Ambil lah yang sudah maklum, semua orang Malaysia tahu lah, Zik. Yang Malaysia tahu yang kau bilang tu. Macam ni berapa? Kalau harga saya harga jual. Jual lah, harga jual. Kalau kita buat live kan, jual berapa? 700. Yelah, dia original tapi Second. Itu semua kita kena tahu. Kalau bagi saya, walaupun second, saya pentingkan condition bag. Okey. Condition bag. So maknanya ni elok lah, 700 tu adalah condition yang elok. Alright, lock. Alright. Lock. Sekali lagi kita bagi tahu benda ni bukan salah, benda ni bukan fake tapi benda yang original. Betul. Cuma dia jual semula apabila owner dia dah tak nak. Okey. Semuanya barang daripada mana? Daripada Jepun, daripada UK, daripada US? 100% Japan lah. 100% Japan. Alright, sebab kita semua sudah maklum lah kalau kat Japan ni memang saya tengok kat sana banyak menjual beg-beg macam ni kat sana. Kedai-kedai bandar. Banyak sangat. Oh, itulah sebab saya sendiri saya tak boleh tengok dengan mata kasar yang macam ini ori. Ini ori. Betul. Macam mana nak kena pasti tu dia? Kena ada ilmu sikit pun tak apa. Sikit pun tak apa. Mungkin kita boleh Okey, kalau LB ni kita ingin tahu dari kalau yang dah vintage, okey, stitching dia punya jahitan dia, dekor dia, monogram dia. Ke ada pergi tanya dekat kedai orang kedai tu? Kalau saya tak tahu, mungkin saya akan tanya pada yang tahulah. Macam saya ni kawan dekat Facebook. Okey, ramailah sebenarnya yang pakar. Ramai. Alright, okey. Beg-beg ni semua dijual. Tapi berapa paling mahal yang Aidil pernah jual beg? Beg bundle ni? 4,800. 4,800 ya. Chanel. Oh, right. Yang itu pun memang nasib-nasib lah ada. Yang tu memang kena pilih. Yang tu saya ambil dari local kilang. Tapi trip tu memang nak dikatakan barang tu semua hancur. Saya dapat sebiji tu je yang cantik. Tu dalam banyak-banyak tak semuanya memang boleh yang, jual kan? Betul. Boleh lah. Memang katakan yang lain tu hancur. Cuma dapat Chanel sebiji tu. Boleh cover sikit-sikit. Tapi sebenarnya kan, kita tak dapatlah nak memuaskan hati semua pelanggan. Kan? Tapi kita tahulah kaum wanita ni dia orang nak yang perfect, dia orang nak yang dia orang punya taste. Betul. Kan? Penyelam-penyelam wanita ni. Jadi mungkin taste terbaru pelanggan ni Aidil, mungkin boleh ceritakan dia orang tak suka beg baru ke, dia orang lagi suka beg lama ke? Dia orang lebih suka pada sekarang ni fashion kan? Okay. Fashion. Dia orang suka agak yang pelik-pelik. Leather campur dengan canvas, sling bag ke, handbag ke. Pelik-pelik. Okey, pencuri pernah jumpa pencuri? Kenapa tu? Di sana dah ada pencuri seorang tu. Tak, bila macam ni maksudnya dia lock. Dia dah masukkan, dia lock betul-betul. Sabi ya? Lock harga. Okey. Ui, ini laki punya Laki punya. Berapa lah nak jual kalau Muaz nak beli Berapa? Dil. Dalam 400. Muaz, 400 setengah lah. 400 lah kat TV. Nanti. Di depan mata kita ni ada tak yang mahal, yang paling mahal? Okey, yang buat masa ni yang paling mahal saya jual ni. Cristiano vintage ni travel bag dalam 1,450. Tapi kualiti dia bagus lagi ya? Dia saya kata kalau saya pentingkan pada dia punya condition bag. Okey. Masih berkualiti. Alright, let's say kita beli bag ni, ada tak warranty dia? Maksudnya sebulan ke warranty kedai? Seminggu saja. Kalau apa-apa jadi pada barang lah kan? Betul. Tapi memang kalau customer beli, sebelum kita akad jual beli tu memang dia akan check dulu lah. Yalah, ni bukan RM5 punya barang kan? Beratus kan? Tapi kan, macam yang Aidil cakap tadi, Aidil dapat 100 kilo. Okay. Kan? Mungkin ada bermacam-macam kondisi bag. Tapi bila ada satu benda yang vintage tu, ada tak Aidil hantar pergi restore balik, repair dia balik, cantikkan dia balik? Ada. Kalau season ke apa, kita memang hantar restore balik lah. Okay, kalau buckle patah ke, kita repair balik zip. So itu semua masuk dalam kos lah? Betul. Masuk dalam kos. Tak rugilah.
tak rugi sangatlah. So kita boleh puaskan hati pelanggan kan. Barang cantik. Macam itulah. Ini yang tengah tengok kat Facebook ni mesti ada yang korang nak lock dah kan. Sabar, belum lagi. Kita buka. Nanti kita bagi tengoklah dekat FB Live. Mesti ada buat FB Live juga. Ada. Ada kan? Kejap lagi kita try dekat Facebook Borak Kopitiam. Tapi cuma nak tanyalah, mungkin untuk peniaga-peniaga bandel juga ada kesan daripada pandemik COVID-19 untuk kesan perniagaan. Mungkin ada terkesan sedikit? Sedikit sajalah. Sedikit buat masa ni alhamdulillah lah. Orang masih lagi mencari. Saya boleh stay lagi kedai, store semua boleh stay. Barang still masuk. Barang still masuk sebab boleh buat FB Live kan. Masih lagi boleh menjual. Tapi buat masa sekarang ni saya FB Live kurang lah. Saya lebih pada kedai lah. Retail. Masih fizikal kan? Saya rasa Zik, untuk beg ni orang nak pegang. Material ni lebih kepada orang nak pegang. Macam saya pegang ni kan. Banyak dah yang awak dah lock ni, Muaz. Nampak? Mata. Saya belajar daripada Abang Mat tadi. Mata saya kena betul-betul. Mata. Jadi, benda-benda macam ni yang kita nak tengok. Jadi, selain daripada itu juga, okey. Kalau untuk barang yang awak ambil, adakah ada range-range harga? Sebab kalau kita ambil terlampau tinggi sangat, tak logik untuk orang nak beli kat bandar terlampau mahal kan? Ke macam mana? Awak ada range harga, okey, yang ni boleh jual, yang ni tak boleh jual. Ada tak barang-barang tu yang ambil dah cuba untuk nak jual tapi still tak berjaya juga? Kalau saya, sebab saya belah Angguni. Okey. So harga ikut apa yang saya nak taruh. Kiranya saya tahu beg ni ikutlah. Janji saya ada untung, boleh balik modal, boleh pusing lagi. Lebih aku macam tu. Jadi ada tak berlawan-lawan harga? Maksudnya kedai bandar ada banyak. Jadi macam mana korang nak tahu harga yang sana murah, harga sini mahal? Kalau saya kalau saya buka harga mahal pun, kalau barang cantik, orang still akan nak beli. Itu yang pentingnya bagi saya, condition bag. Condition bag. Itu yang paling penting. Tapi Dil, jujurlah ada tak artis-artis ataupun orang terkenal, orang ternama yang datang? Tak payah bagi tahu nama. Haziq. Tak bagi tahu nama, saja buka. ada tak ramai yang datang dekat Aidil yang beli barang-barang ni? Laki perempuan? Laki perempuan. Nyanyi, pelakon? Lah saja minta hint. Nama mula daripada huruf? Tak adalah. S. Dia bagi nama Muaz. Sazik. So, perempuan ke lelaki? Lelaki ada, perempuan ada. Oh, jadi yang penting tak kisahlah barang tu first hand ataupun second hand. Kalau barang tu elok, berkualiti, pakai. Yang penting ori. Betul. Saya pernah tengok ramai yang saya stylo ni, kebanyakan dia memang beli baju bandar sebab dia orang suka pakai baju ni bertukar-tukar. Betul. Kan? Tapi macam mana orang tu dia nak pakailah. Pembawanya kan. Pembawaan dia betul tak? Style dia lah. Style dia. Aidil sendiri pun kita tahu Aidil jual mestilah Aidil minat. So ada tak barang-barang yang dah sampai tu Aidil lock dulu? Ada. Untuk Aidil sendiri. Ada. Mestilah. Kan, untuk kegunaan sendiri. Memang ada. Ada, simpan dulu. Family pun ada yang lock dulu. Family ada juga. Ada nampak juga utamakan keluarga. Betul. Tapi jangan hutang. Keluarga pun kena bayar cash. Kadang-kadang keluarga ni meleceh juga kan. Ini barang keempat yang awak lock hari ni. Biasalah, brother, modal. Hari ni je Muaz dah 2,000. Bagaimana pemakaian seseorang tu boleh mempengaruhi orang yang melihatnya. Betul? Kalau macam ni orang tak belilah. Yang tadi tu 50 lah. Dapat murah sikit lah. Aidil, macam mana kita nak pergi ke kedai Aidil? Okey, kedai saya berada di Platinum Walk Setapak. Okey, beroperasi dalam buat masa PKPB ni 12 tengah hari hingga 11 malam. Alright. Dil, pesanan kepada semua pecinta-pecinta bandar ataupun mereka yang ada hasrat nak buka kedai bandar lah one day. Tengok brother-brother tadi daripada awal macam boleh berjaya macam je. Syuk ke? Macam okey je dia. Ada pesanan tak untuk mereka semua? Bagi saya bukan senang lah saya nak sampai ke tahap ni. Susah. Daripada bawah naik slow. Yang penting ada knowledge lah. Kita tahu barang macam mana kan. Kita nak dapat barang ni macam mana. Senang macam tu lah. Yelah kan. Yang penting kita tahu macam mana cara untuk mengelak ditipu. Betul. Mungkin ada pernah ditipu juga ada. Belum lagi lah. Belum pernah. Alhamdulillah. Dia baca mesti dia tahu punya ni. Susah nak tipu orang ni. Tengok dia punya mata pun dah tahu dah. Mata yang pandai baca kalau ada orang menipu. Jangan berani-berani tipu Aidil. Maksudnya Zik, lepas ni kalau ada orang tengok kita bila kita pakai, jangan marah orang tu sebab dia nak tengok. Oh, dia baju 500. Gaya dia. 500 ni. Kan? Jadi saya lock siap-siap dulu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menonton Borak Kopitiam hari ini. Alright. Jadi untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan perkongsian kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberikan info kepada anda. Ada cerita mengenai banjir, ada info mengenai bandel. Sekali lagi tahniah kepada semua pengusaha-pengusaha bandel. Luar biasa sekarang kat seluruh Malaysia dah makin besar dah. Yep, anda memang adalah seorang pengusaha kedai yang terbaik kan, yang menjual barang-barang yang terbaik.
dan memberikan kita harga-harga yang baik. Terima kasih Adil bagi harga baik kat saya. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton Borak Kuitiam dekat Facebook. Boleh stay dekat Facebook Borak Kuitiam sebab sekejap lagi kita nak buka ni. Kita nak pecah guni, kita nak bagi kepada anda, jual kepada anda dekat Facebook Borak Kuitiam. Alright, jadi ke mana saja anda pergi, jaga SOP, ingat boleh merentas negeri kalau anda betul-betul memerlukan untuk pulang ke kampung, okey? Alright, kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk terus duduk di rumah. Kita jumpa lagi minggu depan Sabtu dan Ahad. Assalamualaikum. Kita jaga kita. Mari membawa pasal telinga pasar. Aku ada cerita. Mari kita berdegar. Asah-asah lidah. Usah susah natijah. Buka tutup telinga mulut. Kita hebahkan gibah. Zizi itu, Zizi ini. Dulu suka sekarang benci. Makin banyak kenalannya bila Zizi keluar TV. Beras dapur engkau takkan jadi nasi. Aku jadi iri hati engkau bukan sakit hati. Aku sakit hati semua. Banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Mari kita kecam cerita hangat semalam. Sedih tu sedih si fulan. Bersama kita lepaskan geram. Bisik-bisik-bisik. Bukan sikit-sikit. Tak payah risik-risik. Kisah kelam buta